Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada para jemaah sekalian yang ada bersama kami di ruang online Masjid Al-Mawaddah ini. Kita kembali lagi pada minggu ini, pada hari yang sama, masa yang sama, insya-Allah, untuk teruskan kuliah keluarga kita. Alhamdulillah, minggu ini masuk minggu yang ketiga. Kita telah mulakan kuliah keluarga online kita, di mana kita mengupas hadis-hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad, di mana dalam kitab ini adalah karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Imam Al-Bukhari sengaja dalam kitab ini menghimpunkan hadis-hadis yang khusus berkaitan adab dan akhlak seorang Muslim. Jadi sama ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu anhum tentang akhlak, tentang adab, semuanya dihimpunkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Sebelum ini, minggu yang pertama bagi yang ada bersama kita kemarin tentang bab yang pertama, iaitu hubungan bersama ibu bapa, berkelakuan baik terhadap ibu bapa. Dan minggu lepas, minggu yang kedua, kita telah pun kupas, dah ambil hadis-hadis daripada bab yang kedua, iaitu tentang silaturrahim. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan tajuk yang ketiga. Sebelum itu, saya minta maaf sekali lagi kepada jemaah yang mengikut serta kuliah pada minggu lepas atas masalah katanya videonya tak jelas, suaranya putus-putus. Harapnya insya-Allah minggu ni masalahnya dah diatasi. Semoga kuliah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Apapun sekiranya ada apa-apa soalan, maklum balas, boleh saja ajukan di komen live Facebook Masjid Al-Mawaddah ini. Insya-Allah saya boleh lihat pada komen-komen anda, dan sekiranya ada soalan kita cuba huraikan bersama insya-Allah. Baiklah, apakah tajuk yang kita akan kupaskan pada hari ini? Tajuk yang ketiga, dinamakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari sebagai bab Aulul Banat, iaitu diterjemahkan dalam bahasa Melayu bab menjaga anak-anak perempuan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bincangkan pada hari ini. Pertama sekali, mungkin soalan yang muncul di pemikiran kita, kenapa bab ini khas tentang anak-anak perempuan? Adakah hadis-hadis yang khusus hanya berkaitan menjaga anak-anak perempuan? Jadi ada. Bukan sepotong dua hadis, tapi ada beberapa hadis yang insya-Allah kita akan ambil, kita akan baca dan akan kita cuba huraikan pada hari ini. Dan apakah kaitannya dengan zaman kini? Adakah perbezaan antara kenapa Nabi sebut hadis-hadis tentang anak perempuan pada zaman Nabi dulu, dan apakah kaitannya? Macam mana kita nak kaitkan dengan kehidupan seharian kita pada zaman konteks hari ini insya-Allah. Dan seterusnya kita akan lihat kepada beberapa potong hadis dan kita akan cuba kupaskan dan kita lihat apakah manfaat yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis ini insya-Allah bersama. Kita doa semoga apa saja ilmu yang kita raih pada hari ini mendatangkan manfaat bagi diri kita, mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita, dan moga ianya diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah. Soalan yang pertama yang timbul dalam pemikiran kita, kenapa anak-anak perempuan? Bukan sepotong dua hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang mereka yang menjaga anak perempuan mereka dengan baik, tapi ada beberapa potong hadis, mungkin 5 atau lebih hadis tentang menjaga anak perempuan. Kenapa Nabi tekankan tentang menjaga anak perempuan? Jadi untuk kita faham perkara ini, mestilah kita lihat kembali. Dan para ulama juga apabila mereka mensyarahkan hadis-hadis tentang menjaga anak perempuan, mereka kaitkan kembali
kepada konteks masyarakat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mungkin separuh daripada kita dah biasa dengar, di mana kaum Arab pada zaman itu, zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka masih lagi menganggap anak perempuan itu sebagai satu bentuk aib bagi mereka, satu bentuk beban bagi mereka. Kerana kebiasaan masyarakat pada ketika itu, sekiranya mereka mendapatkan anak lelaki, mereka bergembira. Sebab anak lelaki pada mereka boleh diharapkan, boleh keluar kerja, boleh cari makan untuk keluarga dan sebagainya. Berbeza dengan anak perempuan, mungkin lebih bergantung kepada ayahnya untuk mencari nafkah bagi dirinya. Kaum perempuan, kaum wanita pada zaman itu tak keluar bekerja, mungkin mereka tak ada pendapatan sendiri, tak dapat cari makanan sendiri. Jadi berbeza. Kalau dapat anak lelaki, mereka bergembira. Itu adalah satu khabar baik bagi keluarga mereka. Berbeza kalau mereka dapat anak perempuan, mereka akan bersedih. Ada yang menganggap itu sampai aib, malah juga disebut dalam Al-Quran, masih lagi diamalkan pada ketika itu, ada yang membunuh ataupun menanam bayi perempuan dalam keadaan hidup. Na'udzubillahi min zalik. Begitu sekali ya, rendah sekali martabat wanita pada zaman jahiliyah dahulu. Dan bukan sahaja di masyarakat Arab pada zaman sebelum kedatangan Islam, tapi mungkin dalam sejarah. Banyak masyarakat, banyak tempat, banyak kaum-kaum di mana memang mereka lebih menilaikan, mereka anggap kaum lelaki itu lebih utama, lebih kuat, lebih bagus, lebih baik daripada kaum wanita. Kaum wanita mungkin tak berpeluang untuk pergi sekolah, dapatkan pendidikan, mungkin mereka tak ada peluang untuk bekerja, cari nafkah untuk diri sendiri. Jadi dianggap dalam kebanyakan masyarakat dalam sejarah, dianggap lelaki sebagai lebih utama, kaum yang lebih baik, yang lebih utama berbanding wanita. Tapi datangnya Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah cuba mengangkat martabat dan darjat seorang wanita, meletakkan darjat dan nilai seorang wanita ke tempat yang sememangnya, yang mana mereka pun ada nilai mereka, sama nilai mereka. Kaum wanita ada bahagian mereka, ada peranan mereka dalam masyarakat, sama pentingnya dengan kaum lelaki. Kaum lelaki pun ada peranan mereka dalam masyarakat. Dan itulah apa yang cuba untuk dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya kalau kita fikirkan betul-betul, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengubah persepsi dan norma masyarakat yang berleluasa pada ketika itu. Kalau mereka anggap kaum wanita ini sebagai harta mereka ataupun sebagai beban bagi mereka, kalau seorang lelaki meninggal dunia dan ditinggalkan isterinya, isterinya itu dianggap sebagai harta yang dibahagikan kepada waris-waris keluarganya yang lain. Jadi itulah martabat wanita sebelum kedatangan Islam pada masyarakat ketika itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengubah norma masyarakat. Bagi mereka yang menganggap wanita martabat mereka rendah, Rasulullah ingin mengubah persepsi mereka dengan meletakkan, menjelaskan bahawasanya kaum wanita juga patut dihargai, patut dinilai, dan mereka ada tempat di dalam masyarakat, ada peranan mereka yang mereka harus lakukan di dalam masyarakat. Jadi itulah ajaran dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencabar norma masyarakat pada ketika itu. Dan pada hari ini alhamdulillah kita lihat, ya, masyarakat dunia pada zaman sekarang lebih menilai, lebih memartabatkan kaum wanita, dan kaum wanita secara khususnya lah kita katakan di Singapura, ya, mendapat peluang untuk pergi sekolah, mendapat pendidikan yang sama, peluang untuk dapatkan pendidikan yang sama seperti kaum lelaki, sudah pun keluar pergi bekerja, cari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Jadi itu alhamdulillah adalah perkembangan yang kita boleh katakan baik, tapi yang lebih daripada itu adalah kita faham bahawasanya kaum wanita tidaklah lebih rendah daripada kaum lelaki. Itulah yang ingin disampaikan dalam ajaran Islam.
nilai dan martabat seorang wanita tidaklah lebih rendah daripada nilai seorang lelaki. Jadi disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur masyarakat ketika itu, menyuruh mereka untuk menghargai, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak perempuan mereka sama seperti mana mereka memberi perhatian dan mereka bergembira terhadap anak-anak lelaki mereka. Jadi insya-Allah harap-harap dah jelas konteks apabila kita lihat dalam sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ada hadis-hadis yang khusus Nabi sebut tentang anak perempuan. Jadi untuk kita faham itu kenalah kita lihat pada konteks masyarakat pada zaman itu. Dan mungkin soalan yang seterusnya apakah kaitan antara hadis-hadis ini untuk menjaga anak perempuan kita kaitannya dengan hari ini? Dalam keadaan tadi kita dah kata bahawasanya pada hari ini kita masyarakat lebih meletakkan martabat pada kaum wanita, yakni sama, ya, bagaimana lelaki dinilai dalam masyarakat, kaum wanita juga pada hari ini telah mendapat tempat yang selayaknya di mata masyarakat. Jadi apakah kaitan pada hari ini? Mungkin kita boleh katakanlah sesetengah anggota masyarakat kita, mungkin anak-anak perempuan mereka masih lagi dianggap sebagai kurang utama daripada anak lelaki. Anak lelaki mungkin lepas habis sekolah disuruh kerja, mencari nafkah, membantu keluarga. Tapi anak perempuan mungkin sebahagian anggota masyarakat kita menganggap bahawasanya anak perempuan habis sekolah tak apa, tunggu je, nanti dah dikahwinkan orang, makanannya, minumannya, pakaiannya dah ditanggung oleh suaminya, dah lah, itu dah cukup baik untuk anak perempuannya itu. Tapi maksudnya kurang menilai peranan wanita dalam masyarakat. Tapi sebenarnya kita mestilah memahami bahawasanya setiap daripada kaum lelaki dan kaum wanita, anak lelaki kita dan anak perempuan kita ada peranan yang sama pentingnya dalam masyarakat. Ataupun mungkin bukan sahaja anak perempuan kita, tapi mungkin anak lelaki kita. Kalau kita rasa selepas satu anak, dapat anak yang kedua. Lepas anak yang kedua, dapat anak yang ketiga. Dapat anak yang seterusnya. Mungkin kita lihat anak-anak kita ini sebagai satu beban ke atas diri kita. Lagi banyak, lagi ramai anak kita, kita menganggap itu sebagai satu beban ke atas diri kita. Kita nak cari nafkah untuk mereka, letak makanan atas meja, kita kena fikir pasal pendidikan mereka, pasal masa depan mereka. Tentu sekali dengan lebih ramai anak, kita akan fikir tentang kos yang lebih tinggi. Dan di situlah mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada hadis-hadis ini, bahawasanya kita nak memahami di sebalik tanggungjawab yang kita laksanakan, di sebalik pengorbanan yang kita lakukan sebagai orang tua, kita mencari nafkah untuk mereka, sebenarnya sekiranya kita lakukan dengan niat yang betul, maka ada balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita tidak menganggap anak-anak kita sebagai beban, malah kita lihat itu sebagai satu tanggungjawab dan kita dapat laksanakan dengan baik, kita tanam niat yang baik, anak-anak kita malah dapat menjadi penyebab untuk kita ke syurga. Ada hadis-hadisnya di mana kita akan lihat setelah ini insya-Allah. Baiklah, kita terus ya. Kita ambil, kita lihat kepada hadis yang pertama di sini. Daripada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, kemudian dia sabar terhadap mereka, sabar membesarkan mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, mencukupkan keperluan mereka, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan seterusnya, pendidikan dan sebagainya.
sekiranya dia melakukan tanggungjawabnya dengan baik, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Jadi Nabi kata, siapa yang laksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua dengan baik, maka anak-anaknya itu akan menjadi penyebab dia selamat daripada api neraka. Subhanallah. Jadi itu adalah rahsia di sebalik pengorbanan kita. Kita berkorban demi anak-anak kita, demi masa depan anak-anak kita, dan sekiranya kita laksanakan itu dengan baik, maka balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, anak-anak kita lah yang akan menjadi pendinding kita daripada masuk ke dalam api neraka. Kenapa mungkin kita lihat pada awal hadis ini, Nabi kata barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan dan dia bersabar terhadap mereka. Kenapa Allah sebut 3 orang anak perempuan? Kenapa Nabi sebut 3 orang anak perempuan? Sebab kalau kita lihat balik pada keadaan masyarakat pada zaman dulu, mereka dapat 1 anak perempuan pun mereka dah bersedih. Mereka rasa marah, mereka tak terima. Mereka anggap itu sebagai beban ke atas mereka. Mereka menganggap itu sebagai aib terhadap diri mereka. Apatah lagi kalau mereka dikurniakan lagi seorang anak perempuan. Kemudian setelah itu, seorang lagi anak perempuan. 3 orang anak perempuan kesemuanya. Tentu sekali akan merasa tak terima dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah mereka rasa malu anak perempuan mereka ramai. Tapi Nabi kata, barang siapa yang dikurniakan 3 orang anak perempuan sekalipun dan dia bersabar terhadap mereka, sabar membesarkan mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, ialah kita bekerja, kita mencari nafkah, bukan untuk diri kita sahaja, bukan untuk pasangan kita sahaja, tapi tentu sekali untuk menanggung anak-anak di bawah tanggungan kita. Terutama sekali anak-anak perempuan yang mungkin pada zaman itu mereka lebih bergantung kepada orang tua untuk mencari makanan, untuk mencari nafkah bagi diri mereka. Nabi kata, barang siapa yang mencukupkan keperluan mereka, mengeluarkan hartanya sendiri, berkorban untuk anak-anaknya, maka mereka akan menjadi pendindingnya daripada api neraka. Kita lihat, ya, daripada hadis yang pertama ini kita boleh lihat bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengubah dan mencabar norma dan persepsi masyarakat terhadap anak-anak perempuan pada zaman itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak perempuan kita, kaum wanita pada hari ini mendapat peluang yang lebih baik daripada zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kaum wanita lebih dinilai oleh masyarakat, diangkat martabat mereka di mata masyarakat, maka perlulah kita menghargai usaha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduan dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat martabat wanita, bukan semalam, bukan tahun lepas, tapi lebih daripada 1000 tahun yang dahulu. Jadi masya-Allah, bagaimana meluasnya rahmat ajaran Islam, bagaimana adilnya ajaran Islam mengangkat martabat wanita, walaupun pada zaman itu, walaupun sepanjang sejarah di dalam banyak masyarakat nilai dan martabat wanita lebih rendah daripada lelaki, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan ajaran Islam untuk mengangkat dan memuliakan kaum wanita seperti mana mereka berhak untuk dimuliakan seperti kaum lelaki. Jadi bukan kita nak katakan kaum wanita dan kaum lelaki ini adalah sama. Apa sahaja yang lelaki boleh lakukan, kaum wanita juga boleh lakukan yang sama. Apa sahaja tanggungjawab kaum lelaki, kita tak boleh khususkan pada lelaki sahaja. Ini adalah perkara yang lelaki dan wanita juga boleh lakukan. Ataupun apa sahaja mungkin mungkin pada zaman ini timbul fahaman-fahaman feminis dan sebagainya, feminis yang melampau lah kita katakan, itu mungkin mereka dah terbalik pula, bukan sahaja mengangkat martabat kaum wanita tapi menjatuhkan pula kaum lelaki ataupun mencampur adukkan antara peranan wanita dan lelaki. Bukan itu yang kita nak lakukan. Kita faham bahawasanya lelaki dan wanita mereka sama penting untuk masyarakat. Peranan mereka dalam masyarakat sama pentingnya, sama utamanya. Tapi peranan lelaki
adalah untuk mereka laksanakan dan peranan wanita adalah untuk mereka laksanakan. Dan sekiranya kedua-dua belah pihak dapat melaksanakan peranan mereka dalam masyarakat dengan baik, maka insya-Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih kuat, masyarakat yang lebih kukuh, insya-Allah. Itu adalah fahaman kita terhadap terhadap di mana panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat martabat dan nilai wanita di dalam masyarakat. Jadi kita lihat seterusnya ya. Hadis yang kedua daripada Syurahbil. Beliau berkata, aku mendengar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang Muslim yang mempunyai 2 orang anak perempuan lalu dia menjaga mereka dengan baik, melainkan mereka akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi di hadis yang kita lihat di sini juga rasanya mesejnya juga adalah jelas. Nabi kata, orang Muslim, barang siapa orang Muslim yang mempunyai 2 orang anak perempuan dapat menjaga mereka dengan baik, maka anak perempuan itulah yang akan menjadi penyebab bagi orang tuanya masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Kita masuk syurga bukan sahaja kerana amal ibadah kita, kita solat 5 waktu, kita lakukan puasa pada bulan Ramadan, kita laksanakan tanggungjawab kita, mungkin kita cuba untuk qiyamul lail dan sebagainya. Bukan sahaja ibadah kita terhadap Allah, tapi juga dalam kita menunaikan hak kita ataupun menunaikan hak keluarga dan anak-anak kita, itu juga dapat mendekatkan diri kita, memudahkan jalan kita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan ataupun dalam riwayat daripada ulama-ulama hadis yang lain, ada yang mengatakan bahawasanya sekiranya ditanya kepada Rasulullah tentang seorang anak perempuan, tentu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawapan yang sama. Sama ada tak kiralah, angka tu bukanlah permasalahannya, tapi Nabi kata barang siapa yang diberikan anak perempuan dapat menjaga mereka dengan baik sehingga mereka membesar dengan baik, cukup keperluan mereka, diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, dilayani dengan baik, maka mereka akan menjadi penyebab baginya untuk masuk syurga. Masya Allah. Jadi bukan sahaja ya seperti yang kita katakan tadi, untuk kita mencapai syurga bukanlah dengan kita solat, hanya dengan kita solat sepanjang malam dan sebagainya, untuk kita melakukan puasa sunat dan sebagainya, bukan itu sahaja caranya. Tapi ada cara-cara yang lain. Jangan kita buat itu sahaja tapi kita abaikan keluarga kita pula. Jangan kita lakukan ibadah untuk dekatkan diri kita kepada Allah tapi kita tak berikan perhatian kepada anak-anak kita pula. Sebenarnya jalan untuk kita mencapai ke syurga dapat juga untuk kita mendekatkan diri kita ke syurga dengan meluangkan masa bersama anak-anak kita, untuk kita memberikan perhatian terhadap mereka, mencukupkan keperluan emosi mereka, terutama sekali bagi anak-anak perempuan kita. Sekiranya Nabi kata kalau kita dapat menjaga dengan baik, jadi masya-Allah, anak-anak kita membesar untuk menjadi orang yang baik, anak-anak yang soleh-solehah. Apabila kita tak ada atas muka bumi ini pun, mereka lah yang akan mendoakan kebaikan bagi diri kita. Jadi Nabi kata sekiranya mereka bersabar, membesarkan, berkorban untuk masa depan anak mereka, mencukupkan keperluan mereka, maka anak-anak kita lah yang insya-Allah kita doakan juga bagi diri kita sendiri. Sekiranya kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dengan baik, dengan kita tanamkan niat yang baik, maka insya-Allah kita harap itu menjadi salah satu sebab pengorbanan yang kita lakukan, menjadi salah satu sebab kita dapat mendekatkan diri kita untuk kita masuk syurga Allah pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Okey, kita lihat di sini hadis yang seterusnya daripada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan, dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka dan bersikap rahmah terhadap mereka, maka wajiblah baginya syurga. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata di sini barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, dia melindungi mereka, menjaga mereka daripada sebarang bentuk keburukan dan kejahatan, daripada unsur-unsur yang tidak baik. Dia mencukupkan keperluan mereka, nafkah mereka yang wajib diberikan, juga diberikan perhatian, memberikan sentuhan terhadap emosi mereka, mencukupkan keperluan emosi mereka, bersikap rahmah, kasih sayang terhadap mereka, memberikan layanan yang baik, menunjukkan contoh yang baik sebagai orang tua, maka wajiblah baginya syurga. Nabi kata wajib bagi orang tua yang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, wajib baginya syurga pada hari akhirat kelak. Sekali lagi, kenapa Nabi sebut 3 orang anak perempuan di sini? Kenapa tak 2? Kenapa tak lebih 4 ke 5 dan sebagainya? Seperti yang dikatakan tadi, Nabi ini dalam konteks zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka apabila mereka mendapat satu orang anak perempuan pun mereka dah rasa itu sebagai aib dan beban ke atas diri mereka. Lalu diberikan seorang lagi anak perempuan yang kedua, seorang lagi anak perempuan yang ketiga, tentu sekali mereka rasa berat untuk menerima hakikat yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi mengubah. Nabi mencabar persepsi mereka, mencabar norma masyarakat yang berleluasa pada ketika itu dengan Nabi katakan, barang siapa yang bersabar, tadi kita dah baca, barang siapa yang berkelakuan baik terhadap mereka, di sini kita lihat, melindungi mereka, menjaga mereka, mencukupkan keperluan mereka, sama ada dari segi dari segi material, keperluan material mereka, yakni makan, minum dan sebagainya, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, ataupun emosi dengan bersikap rahmah terhadap mereka, menunjukkan kasih sayang, memberikan belayan daripada orang tua, maka wajib baginya syurga di akhirat kelak. Maka itu jugalah yang kita harapkan, satu motivasi bagi kita sebagai orang tua untuk kita laksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak kita dengan baik. Kita jaga mereka, kita sabar dalam membesarkan mereka, mengeluarkan nafkah untuk mereka, memberikan perhatian bagi mereka, dan kita harapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, mungkin umur kita tak panjang untuk kita rasa anak-anak kita dah besar nanti dapat jaga kita apabila kita dah uzur. Mungkin umur anak-anak kita sendiri yang tak panjang. Wallahu a'lam. Tapi kita harapkan apa sahaja yang kita lakukan, walaupun ganjarannya mungkin kita tak dapat lihat di dunia ini, kita dapat lihat ganjarannya di hari akhirat kelak. Tapi tentu sekali lah rasanya mereka yang melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak dengan baik, mereka melayan anak mereka dengan baik, mencukupkan keperluan emosi mereka juga, maka insya-Allah akan dapat balasan yang sama sebagaimana dia melayan anak-anaknya dengan baik di dunia ini, juga dia apabila anak-anaknya membesar, anak-anaknya juga akan dapat menjaga kita, melayan kita dengan baik apabila mereka membesar nanti. Itu yang kita harapkan. Balasan di akhirat juga kita harapkan, tapi jangan kita hanya sangka bahawasanya usaha kita ini hanya untuk dunia, tapi sebenarnya usaha yang kita lakukan di dunia ini untuk orang di sekitar kita, ahli keluarga kita, ada balasannya juga di hari akhirat kelak insya-Allah. Baiklah, di sini kita lihat hadis yang keempat kita ambil pada hari ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang yang mempunyai 3 orang anak perempuan atau 3 orang adik-beradik perempuan
lalu dia bersikap ihsan terhadap mereka, melainkan dia akan memasuki syurga. Jadi hadis ini berkata tentang apa? Tentang barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan atau 3 orang adik-beradik perempuan. Kalau kita lihat hadis-hadis, 3 potong hadis sebelum ini hanya sebut tentang mereka yang menjaga anak-anak perempuan. Tapi berbeza dalam hadis ini, Nabi katakan sama ada anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan. Maksudnya, kaum wanita dalam keluarga kita yang masih lagi bergantung kepada kita sebagai untuk mencukupkan nafkah mereka, untuk memberikan mereka nafkah. Di bawah tanggungan kita lah, tak kira anak-anak kita ataupun adik-beradik perempuan kita. Contohnya, kita sebagai anak lelaki, kita ada adik perempuan. Dia masih lagi kecil lagi, masih sekolah lagi contohnya, ayah kita dah pun meninggal dunia. Jadi tentu sekali kita sebagai abang sulung, mungkin tanggungjawab untuk mencari nafkah jatuh kepada kita. Terutama sekali bagi mereka yang dah bekerja, dah ada keluarga sendiri ataupun tidak. Mereka yang dah ada pendapatan sendiri, tentu sekali menjadi tanggungjawab bagi saudara lelaki, adik-beradik lelaki untuk menanggung, menjaga adik-beradik perempuan di dalam keluarga. Apabila mereka tak ada lagi ayah untuk mencari nafkah bagi pihak mereka. Jadi sama ada anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, tak kiralah kaum wanita dalam keluarga kita. Selagi mana mereka bergantung kepada kita untuk memberikan nafkah kepada mereka dan kita berkelakuan baik terhadap mereka. Jangan kita anggap kita memberikan nafkah, kita berikan wang bulanan, kita kasih wang kocek, itu dah biasa, itu dah cukup. Terus kita boleh lakukan mereka ikut cita rasa kita. Kita nak mengherdik mereka, kita nak buat muka terhadap mereka, menganggap mereka sebagai beban. Tidak. Kita, Nabi suruh kita. Selain daripada menjaga mereka, memberikan nafkah kepada mereka, kita juga disuruh untuk berlaku ihsan terhadap mereka. Kita menjaga mereka, mencukupkan keperluan mereka, tapi kita juga berinteraksi, memberikan layanan yang baik terhadap mereka. Kerana mereka bergantung kepada kita. Maka mestilah kita laksanakan tanggungjawab kita dengan baik, memberikan layanan terhadap mereka dengan baik. Maka insya-Allah jika kita dapat lakukan itu semua, kita laksanakan tanggungjawab kita dengan baik, maka balasannya bagi kita, Nabi kata, adalah akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dan menjadi peringatan bagi diri kita sendiri. Mereka yang ada anak-anak ataupun ahli keluarga yang masih bergantung kepada kita untuk memberi sumbangan untuk mereka, untuk mencari nafkah, untuk membantu daripada segi kewangan ataupun lain-lainnya, maka hendaklah selagi mana kita masih lagi mampu untuk membantu mereka, untuk menjaga mereka, kita laksanakan tanggungjawab kita itu. Dengan kita berkelakuan baik terhadap mereka, maka tidaklah yang lebih yang kita harapkan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ini mungkin kita boleh lihat sebagai satu bentuk pengorbanan. Apabila kita menjaga anak-anak kita ataupun kita menjaga ahli keluarga kita yang bergantung kepada kita dalam keadaan mereka susah. Kita ada kelebihan, kita bantu mereka, tapi kita tahu ini adalah satu bentuk pengorbanan, kita keluarkan harta kita tanpa kita mengharapkan balasan. Kerana kita tahu mereka dalam keadaan susah. Mereka bergantung kepada kita. Kita yang mencari nafkah, kita memberikan kepada mereka, kita tidak dapat balasan daripada mereka. Tapi tak mengapa. Jangan kita rasa bersedih, jangan kita rasa rugi. Sekiranya kita laksanakan itu dengan baik, kita tanamkan niat yang baik, kita ingat bahawasanya itu adalah tanggungjawab kita, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata ganjarannya adalah syurga bagi mereka yang melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Jadi satu peringatan dan motivasi bagi kita semua insya-Allah supaya kita dapat bukan sahaja mencukupkan nafkah, memberikan nafkah keperluan bagi ahli keluarga kita secara fizikalnya, tapi untuk juga
berkelakuan baik terhadap mereka, berlaku ihsan, menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan kasih sayang terhadap mereka, insya-Allah. Baiklah, kita lihat kepada hadis yang seterusnya. Insya-Allah ini adalah hadis yang terakhir kita ambil bagi hari ini, hadis yang kelima. Di sini daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang engkau beri makan kepada dirimu sendiri, maka itu bagimu satu sedekah. Dan apa yang engkau beri makan kepada anakmu, maka itu bagimu satu sedekah. Dan apa yang engkau beri makan kepada isterimu, maka itu bagimu satu sedekah. Dan apa yang engkau beri makan kepada pembantumu, maka itu bagimu satu sedekah. Apa yang kita faham daripada hadis ni, para jemaah sekalian? Nabi kata, apa yang kita beri makan kepada kita, pada anak-anak kita, pada pasangan kita, pada pembantu kita, maka itu adalah sedekah bagi diri kita. Macam mana tu? Sedekah bagi diri kita, adakah kita, ada ke Ustaz orang sedekah pada diri sendiri? Macam mana kita nak faham hadis ni? Nabi kata, ini adalah berkaitan kehidupan seharian kita. Kita keluar pada pagi hari, tiap-tiap hari kita bersiap, kita keluar, tinggalkan rumah kita, tinggalkan keluarga kita untuk mencari nafkah. Kemudian kita mendapatkan makanan, sama ada untuk diri kita sendiri. Ataupun kita pulang, akhir bulan gaji masuk, kita dapat memberikan makanan, mencari nafkah untuk anak-anak kita, ataupun isteri kita, ataupun pembantu kita yang ada di rumah, siapa sahaja tanggungan kita. Sekiranya kita dapat melakukan itu, maka itu semua dianggap sebagai sedekah. Maksudnya kita akan mendapat pahala sedekah. Walaupun kita tak niat pun. Kita tak niat pun sedekah. Kalau kita sedekah pada orang miskin, kita sedekah ke masjid contohnya, tentu sekali kita dah ketepikan duit dengan niat, duit ni aku nak masukkan dalam tabung, aku nak berikan kepada orang yang lebih memerlukan sebagai satu bentuk sedekah. Tapi apabila kita mencari nafkah, kita dapat gaji bulanan, kita mencari nafkah, meletakkan makanan di atas meja untuk ahli keluarga, tanggungan yang ada di bawah kita, jarang kita anggap itu sebagai sedekah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya semua itu insya-Allah dianggap sedekah bagi pihak kita. Maksudnya kita akan mendapat pahala sedekah daripada perbuatan itu. Tiap hari, kalau ahli keluarga kita cukup dapat sarapan, dapat makan tengah hari, tak kiralah di rumah ke, di sekolah ke dan sebagainya, pada waktu malam cukup makanan mereka, cukup nafkah bagi mereka, keperluan-keperluan mereka yang lain, maka insya-Allah semua itu adalah sebagai satu bentuk sedekah bagi diri kita. Maksudnya apa? Apakah pengajaran selain daripada itu yang kita dapat ambil daripada hadis ini? Adalah untuk jangan kita berkira untuk mengeluarkan harta kita bagi mereka yang ada bawah tanggungan kita. Jangan kita anggap itu sebagai beban ke atas diri kita. Kerana akhirnya kita tidak akan rugi dalam kita mencari nafkah, mencukupkan keperluan kepada ahli keluarga yang ada bawah tanggungan kita. Akhirnya kita akan dapat pahala daripada semua itu. Pahala itu semua dianggap sebagai pahala sedekah walaupun kita tidak niatkan sebagai sedekah. Tapi tentu sekali lepas baca hadis ni kita dah fahamlah bahawasanya sekiranya kita memberikan makan bagi anak kita, mencari nafkah bagi mereka, itu semua dianggap sebagai sedekah. Tak kira sama ada kaum lelaki yang bekerja mencari nafkah ataupun kaum wanita juga pada hari ini dah banyak yang keluar yang ada pendapatan sendiri dan sebagainya, ataupun yang berusaha sekadar untuk memasakkan, menyiapkan lauk-lauk untuk ahli keluarga mereka, maka kita harapkan insya
Allah, bahawasanya semua itu ada pahalanya, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin di dunia ini kita taklah dapat balasan, kita taklah dapat keuntungan daripada segi bentuk mata wang dan sebagainya, tapi kita percaya bahawasanya walaupun tak nampak ganjarannya di dunia ini, tapi ganjaran yang lebih berkekalan menjadi bekalan kita untuk hari akhirat kelak, insya-Allah. Dan janganlah kita rasa bahawasanya kita ini lebih baik, kita ini lebih utama, kita lebih baik daripada kaum wanita dan sebagainya hanya sekadar kerana kita mencari nafkah. Akhirnya itu adalah tanggungjawab dan kewajipan ke atas diri kita. Dan tanggungjawab kita terhadap ahli keluarga kita bukanlah hanya sekadar pada keperluan fizikal mereka seperti yang kita katakan tadi, seperti yang kita baca dalam hadis-hadis sebelum ini, bukan sahaja mencari nafkah mencukupkan keperluan, tapi Nabi Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk bersikap ihsan terhadap mereka, bersikap rahmah terhadap mereka, berkelakuan baik terhadap mereka. Jangan kita balik kerja, dah penat bekerja dari pagi sampai petang, kita balik rumah, kita rasa tanggungjawab kita dah kita jalankan. Kita dah cari nafkah, hujung bulan dapat masuk gaji untuk tanggung keluarga, kita rasa tu dah cukup. Kita dapat tarik. Kita balik rumah, kita rasa penat, terus kita tarik muka. Kita tak nak layan anak. Kita berikan alasan kita dah penat bekerja. Anak-anak kita perlukan perhatian kita, perlukan perhatian dalam sekolah mereka, isteri kita memerlukan perhatian, memerlukan pertolongan kita dalam rumah. Jangan kita pula tak ambil tahu, kita buat bodoh, kita tarik muka, kita kasih alasan kata, oh aku dah cari nafkah, aku dah buat tanggungjawab aku dah penat, aku tak nak buat yang lain. Jangan pula kita kasihkan alasan seperti itu. Nabi suruh kita, selain daripada keperluan fizikal ahli keluarga kita, juga adalah untuk kita berikan perhatian terhadap mereka. Itu juga menjadi tanggungjawab bagi kita sebagai pencari nafkah bagi ahli keluarga kita. Kita beri perhatian kepada keperluan mereka. Kita cukupkan keperluan emosi mereka. Kita berikan sentuhan kasih sayang, rahmat dan ihsan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, seperti yang kita lihat pada hadis-hadis yang kita baca pada hari ini, akhirnya balasannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua pengorbanan kita di atas muka bumi ini, usaha kita, penat kita, lelah kita atas muka bumi ini semua kita anggap sebagai satu pelaburan kita bagi bukan sahaja masa depan anak-anak kita apabila mereka membesar, tapi juga pelaburan bagi diri kita. Apabila kita dah tak ada atas muka bumi ini, maka itu semua akan membantu kita untuk mendekatkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membenteng diri kita daripada api neraka, dan ganjarannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sebagai satu peringatan, perkongsian pada hari ini, peringatan bagi diri kita, mereka yang ada anak-anak perempuan ataupun anak-anak secara umumnya, mereka yang mencari nafkah bagi ahli keluarga yang di bawah tanggungannya, untuk kita sentiasa bersikap positif. Jangan kita seperti kaum Arab Jahiliyah dulu, mereka anggap keluarga mereka sebagai beban ke atas mereka, diri mereka. Wal'iyazubillah. Cuba untuk kita buang sikap itu. Cuba untuk kita jauhkan daripada terfikir sudut yang negatif seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengajar dan mengajak kita untuk bersikap positif dan untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan sikap yang terbuka, dengan kita menerima ketentuan Allah, kita bergembira dengan ketentuan Allah bagi diri kita, bagi keluarga kita. Kita anggap itu sebagai anugerah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan tanggungjawab kita dengan baik, insya-Allah. Akhirnya ganjarannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu 5 hadis yang dapat kita kupaskan pada hari ini. Dan kita akan teruskan lagi dengan tajuk yang seterusnya pada minggu depan, insya-Allah.
Harap-harap perkongsian yang singkat pada hari ini sedikit sebanyak dapat mendatangkan manfaat bagi diri kita dalam sikap kita terhadap ahli keluarga kita, dalam sikap kita dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap ahli keluarga kita. Kalaupun kita dah baca tentang hadis-hadis tadi, tapi sekiranya kita rasa dapat mendatangkan manfaat bagi saudara mara kita, adik-beradik kita yang lain, kongsikan bersama mereka, insya-Allah kita juga akan mendapat pahalanya. InsyaAllah kita harap moga apa sahaja ilmu yang dikongsikan pada hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah merahmati keluarga kita semua. Moga Allah pelihara anak-anak kita. Allah memberikan kita kesabaran dalam membesarkan mereka. Allah memelihara kita di atas muka bumi ini dan Allah kumpulkan kita semua di syurganya kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.